KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Alright, hari ini kita nak belajar subjek kimia. Tapi macam biasa, murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap-harap semua baik-baik, kekal duduk di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Yang paling penting, jangan ponteng kelas kita, right? Hari ini subjek kita kimia, tapi sebelum kita nak belajar pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Jom saksikan. Kita bersama dengan Cikgu Hairul Nizam, guru akademik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah tu dia. Apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Aiman sihat? Sihat cikgu. Saya bila kata pasal Kedah cikgu, saya teringat bila makan nasi kandak, makanan kat Jitra ni tu dia memang sedap-sedap semua cikgu Ya. Cikgu, apa persamaan di antara kita dua cikgu? Okey, hari ni kita pakai baju berwarna ungu sama. Betul cikgu. Macam mana cikgu tahu ni? Saya baru nak tanya. Alright cikgu. Baik. Dia ada kaitan tak dengan kimia cikgu Baik. Hari ni apakah yang menarik yang akan kita kongsikan bersama dengan murid-murid kita di rumah sana tu cikgu? Okey, hari ni selama sejam semua pelajar akan mengikuti bersama dengan saya bagi tajuk asid, base dan garam. Okey, saya akan menumpukan beberapa subtopik di dalam bidang pembelajaran ni. Saya akan menekankan kepada bagaimana pelajar untuk dapat A+ dengan menekankan akronim dan juga inovasi. Nak hafal ujian K-ion dan N-ion dengan menggunakan hanya tangan kanan dan tangan kiri. Oh, guna tangan pun boleh ingat cikgu Ya, insya-Allah. Oh, bukan setakat guna otak tapi guna tangan pun boleh ingat. Baik, sebab kita tahu kalau kimia ni banyak benda nak kena ingat cikgu. Ya. Tapi sebelum kita nak ingat, sebelum kita nak gunakan formula tangan kita cikgu, kita bersihkan tangan kita dulu. Okey, silakan cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Baik cikgu. Dalam ni ada kimia juga tak cikgu? Okey, dalam hand sanitizer ni ada. Dia ada alkohol dalam. Oh, ada alkohol dalam tu. Okey, baik. Sebelum cikgu nak cerita lebih lanjut berkaitan dengan topik kita pada hari ini, kita nak dengar juga cikgu. Apa kata murid tentang topik kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Hamid binti Halim dari SMK Jitra. Okey, apa yang kita akan belajar daripada tajuk asid, base dan garam pada hari ini? Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar berkenaan asid dan alkali, sifat-sifat asid dan alkali, penyediaan garam dan macam-macam lagi. Oleh itu, saya harap rakan-rakan semua dapat memperoleh banyak benda yang baru daripada tajuk ini. All the best. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ikwan dari SMK Jitra. Dalam bab 6 asid, base dan garam, antara subtopik yang penting ialah sifat-sifat kimia bagi asid dan alkali, neutralan peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian, penyediaan garam, dan yang terakhir ialah analisis cation dan anion. Sekian, terima kasih. Ini air biasa ke, asid ke, apa ni saya pun nak pakai cikgu. Sebab kalau kita pakai cecair pembasmi kuman ni, kita kena pakai dengan cara yang betul cikgu Betul. supaya barulah kita boleh terhindar daripada wabak COVID-19. Baik cikgu. Sebelum kita nak mula kelas cikgu, bukan saya seorang je murid hari ni. Ada murid-murid kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak mempersilakan murid-murid kita, dipersilakan. Okey, hari ini kita bersama dengan murid-murid kita. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ni murid-murid kita. Ni anak murid cikgu semua Ya, anak murid saya semua. Okey, semuanya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat Okey, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita. First kali kita nak berkenalan dengan Thaqifah. Boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Thaqifah binti Suhaini daripada SMK Jitra. Cita-cita saya ingin menjadi seorang saintis astronomi. Okey, seterusnya kita ada Raihana. Kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihana Bashirah binti Rizalban dari SMK Jitra. Saya ingin menjadi seorang ahli farmasi. Oh, ahli farmasi. Macam-macam cita-cita diorang juga Ya. Dan kita bersama dengan sahabat kita, Kausalya, boleh kenalkan diri anda? Selamat sejahtera, nama saya Kausalia Anak Perempuan Subramaniam dari SMK Jitra. Cita-cita saya ialah saya ingin menjadi seorang doktor. Oh, jadi doktor. Tadi farmasi ni doktor pula, cikgu. Okey, seterusnya kita ada tak Syazwana? Ada tak Syazwana? Boleh kenalkan diri anda tak? Assalamualaikum, nama saya Siti Syazwana binti Saleh. Saya dari SMK Jitra. Cita-cita saya seorang doktor bedah. Oh, ni doktor bedah. Cukup cikgu satu hospital Okey, kita ada Dini. Boleh kenalkan diri anda, Dini? Assalamualaikum, nama saya Nordini binti Zaisham dan cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Okey, jadi arkitek. Ni tukang buat hospital cikgu Baik, seterusnya kita bersama dengan Syafia. Boleh kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Assalamualaikum. Nama saya Syafia binti Zakaria dan saya ingin menjadi seorang doktor. Oh, doktor juga cikgu Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua cita-cita mereka ni terkabul cikgu Amin. Alhamdulillah, senang cikgu pergi hospital nanti dapat free je cikgu. Kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang perlu kita ambil tahu dalam bab 6 asid, baz dan garam adalah jenis-jenis dan kekuatan asid dan alkali. Yang kedua adalah sifat-sifat kimia asid dan alkali. Yang ketiga adalah larutan piawai. Yang keempat, peneutralan, proses peneutralan. Yang kelima adalah penyediaan garam dan jenis-jenis garam. Yang keenam adalah garam. Ya, garam. Ya. Terima kasih. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Kalau kita tengok air kita kan, nampak semua sama je cikgu. Cuma berbezanya di antara air-air tersebut, kita tak tahu yang mana banyak asid, yang mana tak ada asid, yang mana neutral dan sebagainya. Jadi hari ini mungkin cikgu boleh cerita cikgu Cikgu Hairul Nizam kita bawakan khas kepada anda daripada Jitra Kedah tu, jauh tu kan. Jadi murid-murid kita macam mana? Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia tunjuk thumbs up sikit. Murid-murid kita bersedia dah? Okey, baik, murid-murid kita pun dah bersedia, masing-masing dah senyum dah, tak sabar nak bersama dalam kelas kita pada hari ini. Tapi jangan sonok sangat, lepas ni kita akan tanya soalan. Betul cikgu? Okey. Tanpa buang masa lagi cikgu, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek kimia. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, so hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita dalam Sukses 2021 Kimia bagi bidang pembelajaran asid, baz dan garam. Okey, tertera di paparan kita ada bidang pembelajaran asid, baz dan garam. Saya akan menumpukan kepada semua pelajar di luar sana bahawa ada 7 perkara yang paling penting yang kita akan pelajari untuk membuat revisi, revision dalam bidang pembelajaran asid, baz dan garam. Okey, sebelum ni kalau kita belajar bab ini adalah bab yang terpisah sebelum silibus KSSM. Namun pada kali ini, asid, baz dan garam digabungkan dan bab ini adalah bab antara bab yang terpanjang. So di sini saya akan menumpukan kepada 7 perkara penting yang akan kita pelajari dalam bab ini. Okey, ada 2 perkara Aiman dan juga semua pelajar yang apabila kita mengulang kaji ataupun menumpukan bab asid, baz dan garam, yang pertama sekali kita mesti memahami maksud, definisi dan istilah yang ada dalam bab asid, baz dan garam. Maksudnya yang ada dalam bidang pembelajaran asid, baz dan garam. Okey, kalau saya paparkan di sini, kita ada lebih kurang ada 15. Banyak, okey? Pelajar kena mengetahui setiap istilah
Namun saya akan tunjukkan ada beberapa yang selalu ditanya dalam SPM dan yang pelajar perlu ingat. Okey, yang pertama sekali kita ada asid monoprotik, asid diprotik dan asid triprotik. Okey, bila kita sebut asid, dia mesti menghasilkan ion hidrogen. Okey, cuma beza dia dari segi kita ada mono, di dengan tri. Okey, kalau mono biasanya kita ada 1, di kita ada 2, tri kita ada 3. Okey. So kalau contoh saya boleh bagi kat sini asid monoprotik, kita ada asid hidroklorik. So apa maksud asid monoprotik? Asid yang mengion di dalam air. Di dalam air mesti ada kalau kamu memberi istilah. Sebab bila kamu membuat latihan, kalau tiada di dalam air, biasanya guru kamu tidak akan memberi markah yang penuh. Okey. So asid yang mengion di dalam air menghasilkan 1 ion hidrogen per molekul asid pun mesti ada. So kalau kita ada diprotik, di kita tukar 2. Kalau kita ada tri, kita tukar kepada 3. Okey, itu kalau kita ada dari segi asid monoprotik, diprotik dengan triprotik. Okey, seterusnya saya ingin menumpukan kepada jenis, okey, kita ada asid kuat dan asid lemah. Maksudnya kekuatan asid. Okey, kita ada asid kuat. Asid kuat ialah asid yang mengion lengkap di dalam air. Okey, yang ini mesti ada, okey, untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Kalau kita ada asid lemah merupakan asid yang mengion separa. Maksudnya sebahagiannya tidak mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. So, slide yang pertama ada 4 definisi ni yang penting lah. Sebenarnya semua penting. Tapi yang selalu ditanya dalam exam, 4 ini. Okey? Bila kamu hafal definisi, biasanya bila soalan penerangan, kamu boleh menerangkannya dengan betul. Sebab bab acid base ni bila kita terang, kita akan terang semula berdasarkan istilah dia. Okey? Seterusnya, okey, kita ada maksud dan istilah yang lain. Okey, kalau pelajar boleh lihat, kita ada alkali kuat, alkali lemah. So, bila sebut alkali, maksudnya dia akan menghasilkan ion hidroksida. Okey? So, kalau alkali kuat sama macam asid kuat, cuma ion dia yang berbeza. So, kita ada alkali yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Kalau lemah, kamu tukarlah mengion separa dan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Okey? And then kita ada larutan piawai yang kamu belajar. Okey, larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Okey, seterusnya kita ada garam. So garam ni, okey, hari-hari kita makan garam, Aiman. Betul. Okey, so garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Okey, so yang inilah istilah yang perlu kamu hafal dan ketahui. Sebab bila kita terang, kita akan ambil istilah ni balik. Okey? Okey. Untuk perkara kedua yang perlu kamu tahu dalam bab, dalam bidang pembelajaran asid, base dan garam adalah rumus-rumus penting. Ada banyak rumus-rumus penting dalam bab ini. Okey? So, yang pertama sekali kamu kena tahu adalah bilangan mol. Okey? N tu bilangan mol. M tu adalah kemolaran. Okey? Kepekatan kemolaran. And then kita ada V tu adalah isi padu dalam unit sentimeter padu. That's why kita kena bahagikan dengan 1000. Okey, untuk nilai pH, okey, kita ada pH sama dengan negatif log kepekatan H+, pOH negatif log kepekatan OH-. Okey, campur pH dan pOH, kamu ada 14. Okey, untuk kepekatan kita boleh express kepada 2. Satu dalam G per desimeter kubik. Yang kedua, kita ada kepekatan mol per desimeter kubik. Okey? And then, kita ada pencairan. Kita ada M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey, untuk peneutralan MA VA bahagi dengan MB VB sama dengan A per B. Okey, untuk yang ini A2 stand for acid, B2 stand for alkali lah ataupun base kan. Okey. Kita pergi kepada subtopik yang pertama sekali, peranan air dalam menunjukkan sifat asid. Macam kita lah, Aiman dan juga pelajar-pelajar yang lain, kalau nak hidup, kita mesti minum
Minum air. Air. Okey. So sama juga. Asid dan alkali dia hanya menunjukkan sifat dia apabila ada kehadiran air. Maknanya dia tak boleh kita nilai sesuatu asid itu kalau tak ada air, cikgu. Ya, dia kena tak ada. air, Bila kita letak pH meter mungkin tak ada bacaan, kita letakkan ketan litmus ke tiada perubahan. Okey. Okey, contoh di sini saya ada gas hidrogen klorida. Apabila gas hidrogen klorida dialirkan ke dalam air, apa yang kita akan dapat lihat? Okey, so HCl dia akan mengayon kepada ion hidrogen dan juga ion klorida. So once kita nampak ada ion hidrogen, maksudnya eksperimen A ini boleh menunjukkan sifat asid. Okey, mungkin pelajar saya boleh tengok eksperimen yang kedua, B. Ada tak ion hidrogen? Okey, siapa nak jawab? Boleh tak? Boleh angkat tangan? Saya nak jawab. Cepat, mudah-mudah kita. Siapa nak cuba? Okey. Okey, Takifah. Takifah nak cuba? Silakan. Tiada hidrogen ion. Okey, terima kasih. Okey, bila tiada ion hidrogen, maksudnya gas hidrogen klorida yang kita alirkan dalam propanon. Propanon ni kita ada pelarut organik. Okey, dia bukan air kan? So, hidrogen klorida tidak mengayon di dalam propanon. So, tiada ion hidrogen, jadi eksperimen B tidak boleh menunjukkan sifat asid. Okey, ini peranan air dalam menunjukkan sifat asid. Sama juga kalau kita ada alkali. Okey, seterusnya kita nak belajar perkaitan. Okey, yang ini kita ada apa? Nilai pH. And then kita nak kaitkan dengan kekuatan asid dan juga kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, kalau kita tengok di tengah-tengah ni kita ada 7. Biasa 7 kita panggil apa? Kita panggil neutral, kan? Okey, so bawah 7 kita ada asid. Okey, kalau asid kuat, nilai pH dia adalah rendah. Okey, nilai pH dia rendah lah, 0, 1, 2, 3 ni. Okey, kalau asid kuat, kita ada kepekatan ion hidrogen dia adalah tinggi. Sebab dia mengayon sepenuhnya. Kalau asid lemah, kepekatan ion hidrogen dia rendah, nilai pH dia tinggi. Kalau kita ada alkali lemah, dia punya ion hidroksida dia adalah rendah kepekatan dia. Kalau alkali kuat, ion hidroksida dia kepekatan dia tinggi. So kalau kamu tengok perkaitan ini, kita boleh buat kesimpulan. Kalau asid dengan nilai pH dan juga kepekatan ion hidrogen dia berkadar songsang. Berkadar songsang maksud saya pH rendah, kepekatan ion hidrogen tinggi. Kalau alkali sebaliknya. Ini perkaitan dia. Seterusnya kita tengok satu contoh soalan yang biasa keluar dalam peperiksaan. Kekuatan asid. Terangkan perbezaan pemerhatian. Apa yang pelajar dapat lihat? Kita ada eksperimen 1. Nilai pH dia berapa? Nilai pH dia 1. Yang kedua kita ada 5. Tinggi je kot. Tinggi. Tadi kita dah belajar. Bila nilai pH rendah, dia adalah asid apa? Asid kuat. Asid kuat. Kalau nilai pH dia tinggi, dia adalah asid lemah. So kalau kita tengok secara mikroskopik, kita tak nampak dalam bikar ni apa yang berlaku. Betul. HCl ni dia mengayon sepenuhnya. Jadi bila kita terang, kita kena terang ambil semula istilah. So kalau kita tengok, semuanya mengayon, mengayon sepenuhnya di dalam air. Kalau kita ada asid etanoik, asid lemah, adakah mengayon sepenuhnya? Ada yang mengayon, menghasilkan ion hidrogen dan juga ion etanoat, dan ada yang tidak mengayon, kekal sebagai molekul. So jadi antara dua ni, yang mana satu secara diagram kamu nampak H+ yang banyak. So dah tentu kita tengok eksperimen yang pertama. So jadi kita kena buat perkaitan. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Ini kalau kita kaitkanlah. Seterusnya kita pergi kepada perkaitan yang kita belajar di antara larutan piawai
pencairan peneutralan. Okey. So sebenarnya kita belajar mula-mula kita kira untuk menyediakan larutan piawai. So kita guna rumus N sama dengan MV per 1000, kita akan dapat 0.1 mol. Okey. Okey. So kita akan dapat satu larutan piawai yang kita nak sediakan. Okey, dengan mengira gisim. So gisim dia kita kira dengan rumus N darab dengan gisim molar. Gisim molar kita kiralah NaOH ni. Gisim molar dia berapa? Okey. So 0.1 darab dengan 40. So kita akan dapat 4 gram nilai yang kita larutkan dalam air, masukkan dalam kelalang volumetrik, kelalang isi padu. Okey, and then kedua ni kalau kita tengok kepekatan dia lebih rendah. So kita guna pencairan. So kaedah pencairan, dia punya rumus M1V1 sama dengan M2V2. So kita akan cari V1. V1 sama dengan 50 cm padu. Daripada pencairan, kita akan tengok, kita akan bawa larutan ni kepada peneutralan. Peneutralan kita guna rumus seperti yang tertera sebentar tadi. Seterusnya, kita nak pergi pada satu contoh kepada peneutralan. So kalau kita ada peneutralan, kita ada pertama sekali pelajar kena buat persamaan kimia seimbang. So pelajar kena cari berapa isi padu asid. Isi padu asid adalah VA. And then maklumat lain kamu boleh cari. MA berapa? Ada dalam soalan 1. And then MB berapa? Ada dalam soalan 1.0. VB 25. And then A per B ni apa? A per B ni, A ni asid. Tengok depan asid ni ada apa? 1 mol. Depan akali ni ada berapa mol? 1 mol. So jadi 1 per 1. And then bila kamu calculate, dapat 25.00 cm padu. So ada dua titik perpuluhan sebab kita menggunakan alat radas seperti burette. And then yang ini adalah contoh soalan kebiasaan asid dan peneutralan. Contoh eksperimen pertama, pelajar membuat eksperimen peneutralan menggunakan HCl. Dapat 25. Eksperimen kedua H2SO4. Agak-agak berapa? Saya akan bagi satu analogi, kamu tak boleh buat dalam exam, tapi untuk memahamkan kita. Contoh kamu ada H2SO4. So H2SO4 ni adalah asid diprotik. Bila diprotik menghasilkan 2 ion hidrogen per molekul. Katakan kita bagi analogi, dalam satu titis ada 2 ion hidrogen. Sekali buat peneutralan akan meneutralkan kedua-dua ion hidroksida. Namun HCl adalah asid monoprotik. Dalam satu titis ada 1 ion hidrogen. So apabila kita buat peneutralan, dia akan meneutralkan 1 titis ion hidroksida. Ini analogi ya. So jadi kita ada lagi 1 ion hidroksida. That's why kita perlukan isi padu dia. Lagi 1 kan. Kalau sini 25, maksud 2 lah. Kena ada 2 kali kan. Kalau asid sulfurik, dia mesti setengah daripada HCl. So agak-agak berapa? Boleh siapa jawab? Silakan. Sila angkat tangan. Saya nak jawab. Cepat. Syazwana ke? Boleh onkan mikrofon? Silakan Syazwana. 12.50 cm. 0.50. Terima kasih. 12.50 cm padu. Cikgu. Jadi kita cikgu, saya nak tanya cikgu lah. Minuman favourite cikgu apa? Biasanya saya suka minum kopi. Saya minuman favourite saya cikgu, teh ais limau cikgu. Dalam teh ais saya tu banyak asid tak cikgu? Ada asid cuma asid yang kita makan tu adalah asid lemah. Dia ada kekuatan asid lah, asid kuat dan juga asid lemah. Baik. Tadi kita cerita pasal asid cikgu, lepas ni kita nak cerita pasal garam. Boleh cikgu? Garam, hari-hari kita makan garam. Hari-hari kita makan garam. Baik para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hashimah binti Yun, ibu kepada Ainin Sofia binti Abdul Halim,
Pelajar tingkatan 5 SMK Sultanah Asma Al-Husna Kedah berharap dalam era pandemik yang sangat mencabar ini, Ananda dapat terus kuat bersemangat, sentiasa positif dan bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu. InsyaAllah dengan diiringi doa dan harapan, segala usaha akan membuahkan kejayaan. Sekian, terima kasih. Amin. Itu orang kata doa ibu kita cikgu kan. Teringat bila tengok mak-mak kita kat kampung tu, teringat kalau balik ke Kedah tu kita makan pelam dengan garam belacan. Dia cicah garam belacan, lepas tu kita makan. Tu garam tu ya kita nak belajar cikgu, betul ke? Okey, betul. Dia adalah salah satu garam lah. Cuma di rumah tu kita panggil garam biasa. Oh, garam biasa. Okey cikgu, kita nak kenal juga macam mana penyediaan garam terlarut dan sebagainya. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, pelajar kena menguasai penyediaan garam. Kita ada 3 cara sebenarnya. Di bawah penyediaan garam terlarutkan ada 2. Cuma saya akan menumpukan garam jenis yang kita nak sediakan adalah kuprum 2 nitrat. So ada 2 jenis garam, garam terlarutkan dan juga garam tak terlarutkan. Ada garam tak terlarutkan juga? Ya, ada 2. Garam terlarutkan adalah garam yang larut dalam air. Garam tak terlarutkan adalah garam tidak larut dalam air. So juga. Untuk penyediaan garam terlarutkan, contohlah katakan pelajar nak menyediakan garam kuprum 2 nitrat. So kalau kita nak sediakan garam kuprum 2 nitrat, kita ada serbuk kuprum 2 oksida, and then kita campurkan dengan asid nitrik. So kita ada asid nitrik. Apabila kita campurkan, mungkin pelajar kalau nak tengok secara diagram, gambar rajah ni nak hafal, bila kita nak terangkan prosedur dia panjang. So jadi cikgu bagi satu tips yang mudah di sini. Kena ingat, tips yang mudah di sini adalah apa? Tengku tak kisah tentang periksa selagi tak kosong. Mudahlah nak buat prosedur eksperimen. Tengku ni apa? Tuang. Tak ni apa? Tambahkan. And then kisah seterusnya sampai kosong. Cuma cikgu pesan di sini guna teknik, bila kita buat satu ayat prosedur, kita mesti ada langkah kerja. Kalau kita ada isi larutan bahan kimia yang kita guna, kita mesti ada kepekatan dan isi padu. Contoh ayat pertama, tuangkan. Tuang berapa dia punya kemolaran, berapa isi padu bagi bahan kimia tersebut. So tuangkan larutan 100 cm padu asid nitrik 0.5 mol per desimeter kubik ke dalam beaker. And then kita tambahkan serbuk kuprum 2 oksida sehingga berlebihan. So bila buat latihan, perkataan sehingga berlebihan mesti ada. Sebabnya nanti cikgu kamu akan tanda sebab apa kita kena masuk berlebihan, supaya ion kuprum 2 boleh menggantikan ion hidrogen dalam asid untuk membentuk garam kuprum 2 nitrat. And then kacau campuran, turas campuran, panaskan hasil turasan sehingga tepu. Kalau tak mau guna tepu, kamu kena tulis sehingga sehingga menjadi 1/3 daripada larutan asal. Panjang, betul tak? So kita pendekkan jadi tepu. So cikgu menerima jawapan ini. And then sejukkan peluk garam, turaskan, and then kita keringkan. Ini contoh penyediaan garam terlarutkan. So kalau diberi bahan lain, pelajar kena hafal lah prosedur ni. Kita pergi pula kepada penyediaan garam tak terlarutkan. Untuk pengetahuan semua dan juga Aiman, penyediaan garam tak terlarutkan ni dia ada nama khas dia. Nama khas dia adalah penguraian ganda 2. Double decomposition reaction. Untuk menyediakan garam tak terlarutkan, contoh kita ada barium sulfate. Barium sulfate ni adalah garam tak terlarutkan. Dia sebenarnya ada banyak, garam tak terlarutkan. Tapi yang ini saya beri contoh yang ada dalam buku teks. So kita ada contoh dia nak menyediakan garam barium sulfate. Daripada bahan apa? Kita ada natrium sulfat dan juga barium klorida. Apabila kita campurkan, kita akan dapat garam barium sulfate.
mungkin payah kita nak hafal prosedur. So, cikgu akan bagi kamu akronim supaya kamu mudah ingat dalam exam. Okey, so dia punya akronim tak tenang kalau tak buat kerja. Okey? Tak tu apa? Tak tuangkan. Tak tentuang kan? Okey, tak tuangkan 50 cm larutan yang pertama okey ke dalam beaker, and then tenang tambahkan 50 cm padu larutan natrium sulfate okey ke dalam beaker tadi. Beaker yang samalah kita campurkan, and then okey, kita kalau kacau. Kita kena kacau. And then kita tak tu maksudnya turaskan campuran. Okey, and then kita buat bilas. Buat tu bilas. Kenapa di sini boleh bilas? Sebabnya kita menyediakan garam tak terlarutkan. So di sini prosedur dia kena ada bilas. Okey? And then last prosedur sama macam garam terlarutkan. Kita ada keringkan hablu garam yang terbentuk dengan menekan di antara dua kertas turas. Okey? So cikgu dah cover dua-dua contoh penyediaan garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Okey, baiklah, kita nak pergi pada dua ujian. Kita ada ujian anion dan juga ujian cation. Apa tu cikgu? Okey, Aiman. Apa tu? Anion dengan cation tu cikgu? Anion ni, Aiman, adalah ion yang bercas negatif. Kalau cation adalah ion yang bercas positif. Okey? Untuk ujian anion, kamu akan diberi 4 penumpuan, iaitu karbonat, klorida, sulfat dan juga nitrat. Okey? So kalau kita nak uji karbonat, kita buat apa? Campurkan asid cair. So kita akan nampak penghasilan gelembung gas. Okey, so gas yang terbebas sebenarnya dia akan mengerukan air kapur. Okey, dan kita ada ion klorida. Reagen yang kita guna adalah asid nitrik cair dan juga argentum nitrat, akan dapat mendapatkan putih. Sulfat ion pula kita akan campurkan HCl dan juga BaCl2 dapat mendapatkan putih. And then kita ada nitrat, kita akan campurkan asid sulfurik cair, ferrum 2 sulfat dan asid sulfurik pekat dapat cincin perang. Kamu akan dapat cincin perang pada tabuk uji. Okey? So yang ini cikgu tak mahu tumpu sangat sebab yang ini kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey, cuba kamu tengok kesan haba ke atas garam. Kesan haba ke atas garam pun kamu belajar ada 4 anion. Okey? Cuma biasa yang keluar dalam exam ada berapa? 2. Sebab garam sulfat dan juga garam klorida biasanya apabila dipanaskan tidak akan terurai. Ada akan terurai tapi tak banyak. That's why soalan tidak menumpu di situ. So kalau kita nak kenal garam apa yang kita panaskan, tengok. Kalau ada 2 bahan, maksudnya garam tu adalah karbonat. Kalau kita panaskan, dia akan menghasilkan 3 bahan. Garam itu adalah garam nitrat. Okey, nanti kamu akan dapat logam oksida. Ada 2 logam oksida yang warna dia berbeza bila panas dan juga bila sejuk. So, apabila bila panas, contoh kamu ada plumbum 2 oksida. Yang ni cikgu pendekkan. Mudah nak ingat. Peku. Peku tu apa? Perang bila panas, kuning bila sejuk. And then kita ada zinc oksida. Yang ni kupu. Kupu tu kuning bila panas, putih bila sejuk. Okey, kalau kuprum 2 oksida, warna dia satu saja, panas sejuk sama. Okey? So kita ada kuprum 2 oksida. Okey, kita tengok satu contoh. Okey? So kalau dia akan menghasilkan 2 benda, cikgu dah beritahu tadi. Dia adalah garam apa? Garam karbonat. Kalau menghasilkan 3 hasil, dia adalah garam nitrat. Okey? So ni pepejal perang bila panas, kuning bila sejuk. Peku. So dia adalah apa? Plumbum 2 oksida. Air kapur menjadi keruh, gas apa? Carbon dioxide. So garam kita mesti garam karbonat. Okey. Dan ion dia adalah ion plumbum 2 dan garam yang kita panaskan adalah plumbum 2 karbonat. Okey, kalau yang soalan nombor 2, kita ada sama juga plumbum 2 oksida sebab dia beri peku. Okey, then kita ada gas B, gas perang. Gas perang ni kita ada apa? Gas, nitrogen dioxide, and then menyalakan kayu uji berbara, kita ada oksigen. So, kita ada garam nitrat lah sebab menghasilkan 3. And then, kita ada plumbum, ion plumbum 2.
Okey? Okey. So, kita akan dapat garam yang kita panaskan adalah plumbum 2 nitrat. Okey, untuk ujian keion, Aiman, kalau kita tengok ni, mudah tak kita nak ingat? Oi, pening cikgu. Pening kan? Banyak benda tu. Ada banyaklah. Ujian keion ni kita ada 2 kepada semua pelajar. Yang ini kalau kita gunakan natrium hidroksida, and then yang ini kalau kita gunakan ammonia, larutan ammonia. So, kalau kamu tengok, kita banyak nak hafal. So, Betul, hari ini cikgu akan memperkenalkan inovasi tangan kanan dan juga tangan kiri. Biasa dia akan tanya bahagian yang ini. Okey, sama juga untuk ammonia, biasa dia akan tanya bahagian yang ini. Okey, so tangan kanan dan tangan kiri. So, mungkin pelajar boleh angkatlah tangan kanan dan tangan kiri. Okey, untuk tangan kanan, kita ada ibu jari ni adalah apa? Ibu jari ni adalah ion kalsium. So kita panggil, kita panggil apa? Cik Mila pergi ambil zakat. Ibu jari ni Cik Mila pergi ambil zakat. So kalau kita ada tangan kanan, biasanya kita akan uji adalah untuk dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Kalau tangan kiri kita menggunakan apa? Kita akan menggunakan larutan larutan ammonia. Sekarang ni kalau kita nak tengoklah. Macam mana nak ingat? Petua dia adalah tangan kanan tadi. Cik Mila pergi ambil zakat. So sekarang ni pergi ambil zakat, dia akan turun. Dia akan turun macam ni. So maksudnya bila dia turun macam ni, kamu tengok, maksudnya dia melarut. Maksudnya mendakkan putih akan larut dalam natrium hidroksida berlebihan. So apa yang tak larut? Kita ada ion kalsium dan juga kita ada ion magnesium. So kalau kita ada plumbum aluminium dengan zinc, dia akan melarut. So mendakkan putih larut dalam natrium hidroksida berlebihan, menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Contohlah, katakan kita ada apa? Kita ada huraikan satu ujian kimia untuk ion zinc. Ion zinc zakat ujung sekali, betul tak Aiman? Betul cikgu. So kita akan buat macam ni kan? So dia akan larut ke tidak? Dia akan larut cikgu. Pandai. Maksud mendakkan putih, larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, menghasilkan larutan yang tidak berwarna. So bila kita buat ujian pengesahan, kena nyatakan prosedur, pemerhatian dan juga kesimpulan. Ion apa yang hadir. Mungkin kita boleh try untuk tangan kiri pula. Betul cikgu. Tangan kiri. Mungkin semua boleh ambil tangan kiri. Tangan kiri. Murid-murid boleh ikut sekali tangan kiri ni adalah untuk ujian angkat tinggi sikit. Ujian keion tetapi dengan menggunakan larutan ammonia. Larutan ammonia. So, di sini C itu adalah kalsium. Kalsium bila kita masukkan larutan ammonia tidak mengalami perubahan. So, dia kita abaikanlah. Tinggal 4. Sekarang ni bila tinggal 4, yang akan larut dalam larutan ammonia berlebihan adalah zinc. So zinc. So siapa yang tidak akan larut? Ada 3. Siapa dia? Siapa nak cuba? Ion apa? Ion apa? Onkan mikrofon. Siapa nak cuba? Cepat angkat tangan. Saya. Boleh cuba? Ni 3 ni kan. So ion apa? Cepat. Siapa nak cuba? Cik Mila kan. Ion kedua apa? Mila kan. Mila apa? Kusaila. Silakan. Awak boleh try. Magnesium. Magnesium lagi. Dekat sikit mikrofon. Plumbum. Plumbum lagi. Aluminium. Aluminium. Terima kasih Kausaila. Kausalia. So 3 ni mendakkan putih tidak akan larut dalam larutan ammonia berlebihan. So ingat, tangan kanan untuk NaOH, tangan kiri untuk
amonia. Maknanya boleh bawa dalam exam cikgu tangan. Okey, tangan boleh bawa, bukan setakat dalam kita bawa otak saja, Aiman. Boleh? Tangan boleh. Jadi tak ada hal je. Tangan boleh bawa masuk exam Okey murid-murid, sungguh cukup menarik apa yang cikgu ajar kepada kita. Tak jumpa tempat lain tau. Dekat sini je kita dapat formula tu. Cikgu dah bocorkan. Baik cikgu, dengan menggunakan dua tangan ni cikgu, kita nak jawab soalan-soalan selepas ini. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, baik. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2021 yang cikgu kasihi. Harapan dari hati cikgu kepada kamu semua, teruskanlah berusaha dengan penuh gigih untuk menghadapi SPM 2021 yang bakal tiba. Kuatkanlah azam dan tekad kamu walaupun pelbagai cabaran yang terpaksa kamu tempuhi dalam suasana pembelajaran norma baharu ketika ini. Jadikanlah cabaran ini sebagai penguat semangat dan motivasi untuk kamu melangkah dengan lebih yakin bagi mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM 2021. Selamat maju jaya kepada kamu semua. Cikgu doakan kejayaan kamu. Saya pergi teman Cik Milah tadi. Pergi ambil zakat. Saya teman dia kesian ya cikgu. Dah balik dah tadi, sekejap je. Okey, baik cikgu. Itu kita punya akronim cikgu. Okey, jadi murid-murid jangan lupa Cik Mila pergi ambil zakat. Itu kita punya tips. Baik cikgu. Cukup membantu dalam kita menjawab soalan-soalan selepas ini. Baik cikgu. Jadi murid-murid kita dah bersedia ke belum ni nak jawab soalan ni? Bukan sesenang ni soalan ni. Murid-murid dah bersedia Dah bersedia tunjuk good sikit. Tapi syaratnya murid-murid kalau nak jawab soalan boleh angkat tangan. Saya nak jawab. Macam tu Boleh? Okey, dan jangan lupa dekatkan mikrofon anda supaya lebih jelas selepas ni. Baik cikgu, murid-murid kita pun dah bersedia dah untuk menjawab soalan. Ni on the spot cikgu Okey. Silakan cikgu. Okey, kepada semua pelajar di rumah pun mungkin boleh jawab lah nah. Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan objektif lah. Soalan yang pertama. Okey, saya baca antara larutan berikut yang manakah mempunyai nilai pH yang tinggi. Okey, A, kita ada asid nitrik 0.01 mol per desimeter kubik. B, asid nitrik 0.10 mol per desimeter kubik. Okey, C, natrium hidroksida 0.01 mol per desimeter kubik. D, natrium hidroksida 0.10 mol per desimeter kubik. So, pelajar boleh tak jawab? Okey, silakan. Silakan. Murid-murid. Okey, Kausalia? Okey, Kausalia, jawapannya apa? Semua tunjuk jawapan. Okey, yang lain boleh tunjuk jawapan juga. Ada jawapan semua. Okey. Okey, D. Okey, kenapa Kausalia jawab D? Kenapa Kausalia jawab D? Saya jawab D sebab semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, maksudnya semakin kuat sesuatu alkali itu. Okey, so semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH kan? Tadi kita belajar sebab soalan nak yang mana nilai pH paling tinggi. Okey, betul juga Okey, betul. Okey, terbaik. Okey. Malaysia. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Okey. Seorang murid disengat oleh serangga yang mempunyai sengatan yang beralkali. Dia mention beralkali. Okey. And then antara bahan berikut apakah yang paling sesuai disapukan pada tempat yang disengat untuk merawat murid itu? Dia bagi A, kita ada cuka. B, etanol. C, ubat gigi. D, minyak masak. Okey, so siapa yang nak jawab? Kalau saya jawab cikgu, mana sempat lah cikgu. Okey, cuba angkat. Apa jawapan anda? Okey, Wana. Okey, Wana. Semua angkat jawapan. Okey, semua jawab A. Ke ikut je ni? Okey. Wana boleh komen sikit tak? Kenapa jawab A tu? Sebab cuka berasid, so dia boleh untuk rawat serangga tu sebab dia serangga tu beralkali. Okey, cikgu. Macam mana cikgu? Okey. Okey, betul. Sebabnya cuka ni berasid, dia akan meneutralkan alkali. Okey, boleh tak? Betul cikgu? Okey, betul. Okey, and then kita pergi kepada soalan yang ketiga.
Okey, antara asid manakah yang mengandungi bilangan ion hidrogen yang paling tinggi? Dia nak bilangan ion hidrogen yang paling tinggi. So kalau kamu tengok diberi dia punya isi padu dan kemolaran yang sama. Cuma asid yang berbeza. Yang pertama asid nitrik, yang kedua asid etanoik. Okey, yang ketiga kita ada asid sulfurik, yang keempat asid hidroklorik. Okey, agak-agak yang mana satu mempunyai ion hidrogen yang paling tinggi? Okey, boleh angkat jawapan anda? Cepat. C. Alright, C. Ada jawapan lain ke? Okey, C. Siapa nak ulas sikit? Kenapa jawab C ni? Okey, silakan. Siapa nak jawab? Silakan tangan. Boleh, Takifah. Okay, Takifah. Okey, sulfuric acid kerana sulfuric acid merupakan asid diprotik. Okey, terima kasih. Sulfuric acid ni adalah asid diprotik. So, asid diprotik adalah asid yang mengayon di dalam air menghasilkan 2 ion hidrogen per molekul lah. Yang lain ni 1-1-1 asid monoprotik. Okey, jadi jawapannya betul cikgu? Kita tengok. Okey, betul. Tahniah. Okey. Kita tengok soalan yang keempat. Okey, soalan ni agak panjang sebab dia ada stimulus dia, rangsangan dia. So, pelajar kena tengoklah perbezaan di antara dua gambar raja. Okey, saya simpulkan. Gambar raja bika X ni kita nampak apa? Gelembung-gelembung gas yang terbebas. Okey, kalau Y ada gelembung gas yang tidak terbebas kan? So, kat sini sebenarnya boleh tanya dah. Agak-agak yang mana menunjukkan sifat asid. Sebenarnya dah boleh tanya kan? Okey, tapi antara semua penyataan yang mana satu yang benar tentang pemerhatian yang ditunjukkan? Okey, saya baca. Okey, mungkin kalau tak nampak saya bacalah. Air mengayunkan asid etanoik dalam beaker X. Okey. Nombor 2, benzena. Benzena ni macam propanon, pelarut organik. Mengayun asid etanoik dalam beaker Y. Okey, 3, asid bertindak balas dengan air bertindak balas dengan kalsium karbonat dalam beaker X. Okey, 4, asid etanoik kekal sebagai molekul dalam beaker Y. Okey, agak-agak jawapan dia apa? Okey, sila angkat jawapan anda. Laju aku salah. Okey, B. Okey, B. B. Semua jawab B. Siapa yang nak terang? Tak ada jawapan lain Okey, siapa nak ulas? Silakan. Siapa nak ulas ni? Cepat. Ada yang nak ulas tak? Ada tak? Bagi kau Sela lah. Okey, kau Sela. Silakan. Saya memilih jawapan B sebab benzena ni kan pelarut organik, jadi dia tak boleh mengionize air. Mengionize asid. Okey. Macam mana cikgu? Boleh terima cikgu? Okey, so kita tengok jawapan dia lah. Okey, so jawapan dia kalau kita tengok dia ada B. Okey. So benzena ni betul. 2 salah. Okey, jawapan dia 3 ni. Okey, kenapa salah? Bukan air yang bertindak balas dengan kalsium karbonat, yang bertindak balas adalah ion hidrogen. Okey, kalau menghasilkan asid lah. Okey, menghasilkan ion hidrogen. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Antara yang berikut yang manakah betul tentang suatu akali? Okey, saya tak baca. Mungkin boleh nampak paparan dengan jelas lah. Okey, boleh terus jawab? Okey, murid-murid silakan boleh angkat jawapan anda. C. Ada yang sebut A. Sebut A. Okey, itu kita tukar A pula cikgu. Okey. Siapa nak ulas sikit? Boleh tak? Okey, siapa yang nak ulas? Okey, Dini, silakan Dini. Kenapa awak jawab A? Sebab pH alkali kuat dia 14. Okey, sekali lagi. pH alkali kuat dia 14. So bila 14 tu warna dia warna purple. Okey. Macam mana cikgu? Boleh kita terima cikgu? Boleh terima. Sebab penunjuk universal, kalau dia berakali warna dia adalah ungu lah. Okey, kalau yang lain ni tiada kaitan lah. Sebab ion hidrogen ni merujuk kepada asid, sedangkan dia tanya alkali. Okey, kalau yang kedua ni, yang ni mengion separuh, sedangkan alkali kuat mengion sepenuhnya. Okey, lepas tu kita ada rasa masam untuk asid, sedangkan dia tanya alkali. Okey, so jawapan dia A. Okey, kita pergi seterusnya soalan 6. Okey, diberi gambar raja. Okey, huruf X dan Y bukan simbol yang sebenar.
Okey, antara berikut yang mana menunjukkan proses penceraian alkali kuat. Bila sebut kuat, saya bagi satu hint. Dia mengayon sepenuhnya. So alkali dia ion yang terlibat adalah ion hidroksida, OH-. Okey, jawapan dia apa? Mungkin boleh jawab? Okey, boleh angkat jawapan anda? Okey, jawab C. Yang lain-lain apa jawapannya? Itu C terbalik tu. Ada sebut C. Okey, baik. Siapa nak cerita sikit kenapa jawab C? Okey, siapa nak jawab? Kenapa kamu jawab C? Farhana. Silakan. Rehana, silakan Rehana. Rehana boleh cerita sikit tak? Kenapa jawab C tu? Sebab dia mengayon sepenuhnya. Okey, pandai. Terima kasih. Mengayon sepenuhnya. Maksudnya, okey, kita ada akali kuat. Okey, YOH tu akan mengayon sepenuhnya. Maksudnya, secara diagram dia berpisah lah. Tapi istilah kita panggil mengayon. Kalau kita tengok sini, ada yang tak mengayon. So, jawapan dia adalah C. Okey, cantik. Betul. Tahniah Rayana. Seterusnya, cikgu. Soalan 7 sebelum last lah. Okey. Pernyataan manakah yang betul tentang asid? Yang ni senang. Okey, kita tengok. Jawapan dia yang mana? Agak-agak. Okey, adakah pantas. dia mengkondaksikan arus elektrik? Okey, asid kuat mengayon separa dalam air. Okey, cuba tengok jawapan dia apa? Semua jawab A, cikgu. Okey, semua jawab A. Okey, kenapa B salah? Sebab asid kuat mengayon separa dalam air. Okey, asid kuat mengayon separa ni salah. Sebab asid kuat mengayon sepenuhnya. Okey, C, asid lemah menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Sepatutnya ion hidrogen yang rendah. Okey, kehadiran air membolehkan asid menghasilkan ion hidroksida. Salah. Sebab kehadiran air menghasilkan ion ion hidrogen. That's why lah untuk soalan 7 kita akan jawab Untuk soalan 7 kita akan jawab A. Okey. Soalan last. Last sekali. Okey, last ni pengiraan. Dah ada jawapan. Okey, tak apa. Bocor rahsia. Okey, cuba kira. Dapat tak jawapan dia? C. Okey, kita bagi masa sikit, cikgu. Kita bagi masa. Kira guna MA, VA, MB, VB sama dengan A per B. Tekan kalkulator. Mungkin lepas kira tu kamu boleh tunjukkan jalan kira tu. Jalan kira. Kita nak Syafia pula cerita kenapa jawapan dia macam tu. Okey, adakah murid-murid dah bersedia dah untuk jawapan anda? Tunjuk betul tak? Boleh tunjuk kepada cikgu. Cikgu nak tengok ni, betul ke tak betul jawapan mereka ni kan? Tapi Syafia kena cerita. Boleh? Ada yang dah siap ke? Boleh angkat jawapan? Serius betul diorang ni. Muka pun habis kerut ni. Dah jawab soalan ni, cikgu. Okey. Baik. Ada yang dah siap, cikgu? Ada soalan. Okey, Takifah dah siap, cikgu? Okey, Takifah dah dapat 10 cm padu. Pengiraan dia betul. Okey, Takifah, boleh cerita sikit tak? Kenapa awak dapat jawapan macam tu? Dia jelas, cikgu. Dia tulis besar-besar dah tulis. Silakan. Dengan menggunakan formula MA, VA bahagi dengan MBVB sama dengan molarity asid dan juga base. Okey, cikgu. Jawapan dia betul ke tak? Okey, betul. Dapat betul 10 lah. Cuma kaedah ni, Aiman, kita boleh guna kaedah penyelesaian 3 langkah dengan menggunakan stoikiometri. Tapi yang tadi itu kita bagi ringkasan supaya budak mudah buatlah. Okey, baik cikgu. Mungkin ada sedikit tips ataupun rumusan daripada cikgu tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Sebab dengan kata cikgu, topik ni murid-murid memang boleh skor, cikgu. Silakan. Topik ni sangat penting dan selalu keluar dalam exam. Apa yang cikgu ajar, ingat petua, akronim, petua tangan kanan, tangan kiri, akronim, semua kena hafal. So, jadi good luck kepada semua pelajar. Semoga berjaya. Okey, Aiman. Okey, Cik Milah pergi ambil zakat. Jadi saya pun boleh ingat, cikgu. Okey, terima kasih kepada cikgu atas tips yang diberikan, kita boleh guna dan saya rasakan ini tips yang cukup berharga. Dan kita terima kasih kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Saya seronok sangat, cikgu, dapat balik Kedah. Nanti kita jumpa, cikgu. Kita makan mi udang. Terima kasih kepada murid-murid kita yang menonton di rumah dan seluruh yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita berakhir di sini. Sukses SPM 2021. Bye-bye sikit, murid-murid. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.